baca kedua-dua petikan. Okey, saya bacakan yang pertama, bahan pertama. Negara ini dibina bata per bata, disimin celik minda. Tapaknya teguh sekata, tidak saling curiga, tidak saling wasangka. Anak, negara ini milik semua. Siapapun mereka yang kuat menggalas usaha, yang lemah dibantu tenaga. Ras dan warna bukan hak membela. Okey. Anak, negara ini pusaka diwarisi adil saksama, dibangunkan bersama. Anak, negara ini pemberi yang wajib dikasihi, yang tetap teguh di hati. Anak, negara ini cinta yang tidak berbelah, kasih yang tidak mungkin berubah. Anak, negara ini Malaysia, tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahmu, tanah takhta tinggi, semayam dalam diri, relakan berbakti. Ini adalah lirik lagu oleh Abdullah Jones. Okay. Alright, so cuba awak baca untuk petikan yang kedua pula. Petikan yang kedua tu agak panjang. Okay, berkali-kali dicuba musuh, bahan dua Negara dilanggar, hendak diruntuh. Berkat bersatu rakyat teguh, tetap berdaulat, berdiri kukuh. Hinggalah sampai saat yang gelap, entah di mana salah dan silap. Entah siapa lalai dan lelap. Rakyat berbalah, daulat pun malap. Jadilah kita bangga terjajah, terjejas, daulat tercemar maruah. Politik rebeh, ekonomi rebah. Siang malam berhati gundah. Kita dijajah 4 kurun, ditambah 46 tahun. Budaya dan ilmu setandus gurun. Harga diri semakin turun. Bangkit pahlawan demi pahlawan, berjuang berebut kemerdekaan. Bunga bangsa gugur terkorban. Harumnya lesap di telan zaman. Sampailah waktu rakyat jelata berpadu erat, seia sekata. Tahan bahaya, tahan derita, mendaulatkan kembali negara kita. 33 tahun sejak bergema, kita merdeka di laung bersama. Negara dan bangsa menempa nama, banyak impian telah terjelma. Aduh, mengapa kita berbalah? Sama sendiri berpecah-pecah. Kenyanglah you bila jom pecah. Hitamlah tanda dalam sejarah. Okey, saya harap pelajar-pelajar sudah pun membacanya terlebih dahulu sebelum ini. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama. Okey, berdasarkan bahan yang kedua, beri maksud rangkai kata berhati gundah. Okey, berikan maksud rangkai kata berhati gundah. Apa maksud berhati gundah? Itu pada rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang ketiga ini nombor rangkap yang ketiga, berhati gundah. Apa maksud dia? Apa nak bagi jawapan? Okey, sila melibatkan diri dalam menjawab soalannya. Kalau
cikgu saja jawab soalan, maknanya cikgu seorang je belajar. Okay, pelajar-pelajar tak menjawab, tak berapa bagus lah. Okay, pelajar-pelajar kena jawab. Okay, sila bagi jawapan untuk nombor 1. Berhati gundah, apa maksud dia? Semua ada kat sini? Ada lebih daripada 20. Okey, ada kata sedih hati. Mana boleh dapat bahan? Okey, awak boleh tengok bahan dekat sini je, dekat skrin. Kalau awak nak, saya boleh upload pada awak dalam WhatsApp. Sekejap saya tengok. Okey. Ada form 5 tak keluar. Okey, saya akan upload kemudian dah. Awak tengok sini dululah sebab ini adalah perbincangan kita untuk hari ini kan. Okey. Keluar sains pula. Okey, dah hilang dah model apa yang tadi ya. Okey, saya betulkan dulu ini. Sekejap ya. Okey, pelajar-pelajar nampak skrin mata pelajaran Bahasa Malaysia? Boleh nampak? Nampak. Okey, bagus. Alright, so kita teruskan dengan ini ya. Soalan yang pertama tadi, okey, ada yang kata sedih hati. Okey, saya bagi jawapan di sini betul perkataan itu ya. Berhati gundah ialah berasa sedih ataupun kecewa. Sedih ataupun kecewa. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, merujuk kepada bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan-persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut. Apakah dia persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut? Apakah dia persamaan yang ada dalam kedua-dua bahan ini?
Okey, siapa nak jawab? Cuba buka mic ya bila nak jawab. Apakah dia persamaan dalam kedua-dua bahan satu dan bahan dua? Okey, kalau awak tengok kat situ ada 3 markah ya. Okey, pelajar-pelajar nampak tak skrin? Okey, boleh bagi feedback pada saya, nampak tak skrin? Nampak cikgu. Okey, bagus. Okey, saya suka awak guna mic please. Kalau tidak nanti kita lambat bincang ni. Okey, nombor 1, nombor 2, bahan 1, bahan 2, apa persamaan antara kedua-duanya? Apa persamaan? Siapa nak jawab? Apa persamaan dia? Boleh cikgu tunjuk soalan lagi sekali. Okey. Boleh, boleh. Alright, ini soalan dia. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut. Apakah persamaannya? Okey, pelajar-pelajar nak tengok bahan tadi. Saya baca tadi kan? Right? Cikgu nak tanya, bahan satu dia yang mana cikgu? Ini bahan 1 ni. Ini bahan 1 yang saya baca tadi. Ini bahan 1. Saya rasa saya dah bagi bahan ini minggu lepas pada awak semua. Ini sebenarnya sambungan ya. Sambungan. Minggu lepas kita bincang nombor 6. Okey, nombor 5 dan nombor 6 saya tak silap ya. Lepas tu minggu ni kita sambung dengan minggu 7. Bahan yang sama dengan minggu lepas. Dapat? Semua dapat? Bahan yang sama yang saya bagi pada minggu lepas. Awak dapat semua? Ini ya, ini bahan 1. Saya dah bacakan tadi. Okey, dan ini adalah bahan yang kedua. Okey. Alright, so boleh jawab tak? Mungkin soalan ni nampak macam agak susah bagi awak ya. Okey. Sebenarnya boleh kalau awak dapat membaca kedua-dua bahan tersebut. Okey, tak apa. Nombor 2 ni jawapan dia persamaannya ialah seia, sekata dan bersatu padu. Okey. Maknanya kedua-dua bahan 1 dan bahan 2 tu meminta, memohon agar rakyat di negara kita Malaysia sedar akan pentingnya bersatu padu. Dan selain daripada itu mempunyai kepercayaan dan saling mempercayai antara satu sama lain.
Sekiranya mereka tidak mempunyai kepercayaan antara satu sama lain, yang susah ialah mereka juga. Faham tak? Contoh kalau dalam sebuah negara, rakyatnya bergaduh, berperang, yang mendapat apa orang kata kesannya ialah rakyat negara tu sendiri sebab mereka bergaduh antara satu sama lain. Kita boleh bagi contoh seperti di negara Syria sekarang, betul tak? Rakyat dia berperang satu sama lain dan yang hancur ialah negara tu juga. Dan juga satu lagi negara kalau saya tak silap Yaman mungkin dua kuasa besar. Di Yaman dua kuasa besar yang bergaduh di sana. Dan memporak-perandakan negara tersebut. Tak apa. Kita pergi pada yang ketiga. Tokoh kemerdekaan tanah air telah berkorban untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Pengorbanan mereka tidak dapat dinilai dengan wang ringgit yang kita kumpulkan. Kebebasan dan keseronokan yang kita ada pada hari ini adalah daripada pengorbanan tokoh kemerdekaan terdahulu. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menghargai jasa dan pengorbanan tokoh kemerdekaan yang terdahulu? Apakah dia langkah-langkah yang boleh diambil untuk menghargai jasa? Jawapan ini memerlukan kebijaksanaan anda sendirilah. Kalau saya tak silap tak ada spesifik ataupun jawapan yang khusus untuk soalan ini dan dia memerlukan anda pelajar-pelajar yang mewujudkan jawapan yang berkaitan dengan langkah-langkah ini untuk menghargai jasa dan pengorbanan tokoh kemerdekaan yang terdahulu. Okey, boleh bagi jawapan pada saya? Jawapan? Bagaimana kamu harus menghargai jasa dan pengorbanan tokoh kemerdekaan terdahulu? Contohnya, kita tengok baru-baru ni popular tentang Mat Kilau, betul tak? Macam mana kita nak menghargai tokoh-tokoh tersebut? Tokoh seperti Mat Kilau. Menjunjung prinsip rukun negara. Baik, lagi. Menjunjung prinsip rukun negara. Lagi jawapan? Ada lagi? Alright. Apa kata kita menulis bibliografi tentang tokoh tersebut? Ada tak bibliografi tokoh kemerdekaan yang awak pernah baca? Ada ke tak? Tak pernah? Baca buku sejarah sahaja? Selain daripada itu, mungkin boleh membuat monumen sebagai peringatan. Monumen tu kalau macam Tugu Negara tu bolehlah secara umum ya, tapi bukan patung ya, sebab dalam negara monumen ni patung sebenarnya. Ya. Kalau patung, kalau kita yang beragama Islam tak boleh lah. Tapi saya rasa kalau contohlah yang umum seperti Tugu Negara tu boleh sebab memperingati jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita pada masa masa zaman darurat kan. Askar-askar ya yang menggadai nyawa untuk mempertahankan negara. Selain daripada itu, apa lagi kita boleh buat? Mengadakan Hari Pahlawan boleh tak? Mengadakan Hari Pahlawan. Kat sini dia kata. Cikgu. Ya, saya? Kalau mengadakan lawatan untuk pergi ke muzium bersejarah? Boleh. Mengadakan lawatan ke muzium untuk melihat bahan-bahan bersejarah boleh. Selain daripada itu, kalau saya tak silap, kalau cerita pasal muzium, pernah tak awak pergi ke Muzium Tun Razak? Tun Razak ya? Ada di ibu kota. Di Kuala Lumpur, Muzium Tun Razak tu. Saya pernah pergi.
Okey. Museum Tun Razak semua berkaitan dengan peninggalan beliau lah. Dan mungkin kalau awak nak memperingati siapa dia, Dr. Mahathir kan, mungkin awak boleh pergi ke mana tempat dia mempamerkan ya peralatan-peralatan, anugerah-anugerah yang telah diberikan. Okey. Di sini dia salah satu jawapan ya, mengadakan pertandingan mengenali tokoh kemerdekaan. Pertandingan apa tu awak rasa? Untuk lebih spesifik, pertandingan apa? Pertandingan kuis kemerdekaan. Boleh, pertandingan kuis lagi, betul? Pertandingan pidato, boleh tak? Pertandingan berpidato ya, menceritakan tentang keberanian tokoh-tokoh tersebut kan, okey. Selain daripada itu, mengadakan karnival, okey, tentang menghargai jasa dan pengorbanan tokoh. Contoh karnival ni macam mungkin awak buat hari tertentu di sekolah kan, so boleh buat karnival. Di samping itu buat booth ataupun gerai-gerai, dan sambil itu mempamerkan bahan-bahan yang ada kaitan dengan tokoh-tokoh yang terkenal itu. Dan selain daripada itu, baru ni kan sibuk pasal apa nama Mak Kilau kan, dia orang buat apa? Nak bagi tahu tentang keberanian Mak Kilau, dia orang buat apa baru ni? Sibuk awak pergi panggung wayang. Okay. So awak pergi panggung wayang tu atas apa? Inisiatif mereka untuk menerbitkan, yes betul, untuk buat filem. Betul lah Ainur Intan ya, untuk buat filem, drama kan. Dan juga lain-lain lah, baca sajak ke apa semua kan. Boleh ya, untuk memperingati tokoh. Okay, boleh tak kita pergi pada nombor 4? Okay, saya bacakan. Ketika dalam sebuah majlis rasmi yang dihadiri oleh kebanyakan remaja untuk sambutan Hari Kemerdekaan, majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. Malamnya, kelihatan sekumpulan anak muda yang tidak menghormati keadaan, menghormatinya. Keadaan pada ketika itu amat mendukacitakan. Okey, awak tengok sekumpulan anak muda ya, tidak menghormati. Contoh kat sini ya, nyanyian Negaraku dia orang tidak sama-sama menyanyikan, dan mungkin dia orang tidak berdiri kan. Biasa kita dengar lagu Negaraku kita berdiri kita dah. Sebagai warga yang prihatin, cadangkan nasihat yang boleh anda berikan kepada kumpulan anak muda itu agar anda berasa insaf dan menghormati lagu kebangsaan kita. Okey, macam mana lagi awak nak nasihat anak-anak muda ini yang tidak menghormati tadi? Awak kata apa? Apa jawapan kamu? Bagus, Naili, Zulkarnain baru join. Okay, it's okay. Apa jawapan anda? Boleh guna mic? Nak nasihatkan mereka? Awak tak suka nak nasihatkan mereka ya? Ini ya, nasihat-nasihat yang boleh anda berikan kepada sekumpulan anak muda agar mereka berasa insaf dan menghormati lagu kebangsaan negara kita. Macam mana kita nak nasihatkan budak-budak muda ni? Okey, siapa nak jawab? Alamak, malam ni semua diam aja kan? Semua tunggu jawapan je ke? Ya, siapa nak cuba jawab? Cuba Aris. Aris ada kat sini. Okey, cuba awak lihat ya, nombor 4 kan. Okey, ini ya nyanyian Negaraku dinyanyikan tapi mereka tidak menghormati. So kat sini anda boleh menerangkan kepentingan menghormati lagu Negaraku. Dekat negara lain ada negara-negara, negara kat luar negara lah, mereka sangat menghormati lagu negara mereka. Cuba awak ingat balik, dalam upacara apa
nyanyian lagu negara-negara akan dinyanyikan, okey, di satu kita kata pertandingan ya, biasanya pertandingan sukan, betul tak? Mereka akan pada kumpulan-kumpulan yang memenangi pertandingan sukan tersebut, seperti apa, pertandingan bola sepak kan. Mula-mula sebelum dia mulakan permainan bola sepak, masing-masing akan menyanyikan lagu negara masing-masing. Betul? Semangat sebab mereka mewakili negara. So kita rasa bangga mewakili negara. Ni kalau dalam negara kita sendiri, bila kita dengar lagu dinyanyikan, kita buat endah tak endah ataupun acuh tak acuh saja. Okey, kat mana lagi bila awak dengar lagu negaraku, awak kena menghormatinya? Majlis-majlis rasmi? Betul, majlis-majlis rasmi, pada perhimpunan di sekolah, betul tak? Perhimpunan pagi di sekolah kan ada dinyanyikan lagu negaraku. Kita kena menghormati ya. Lagi? Macam mana awak nak nasihat dia orang? Selain menceritakan tentang kepentingan, mengapa kita perlu menghormati lagu negara kita. Dia sama juga, lagu sama dengan bendera. Bendera negara. Tapi dekat Malaysia kalau awak tengok kan, mereka mempermainkan bendera negara kita, betul tak? Mereka tidak ada rasa sayang kepada negara mereka sendiri, kepada orang-orang yang mempermainkan sama ada lagu ataupun bendera negara. Mereka tak sayang pada negara. Mereka tak rasa mereka adalah warga negara negara Malaysia. So apa kita perlu buat dengan orang-orang macam ni? Ini dah luar topik lah. Okey. Memberi penerangan supaya mereka menghormati lagu negaraku. Yang kedua, menyuntik rasa sayang kepada negara. Menyuntik rasa sayang kepada negara. Kalau kita main sukan, kita rasa sayang negara kita. Kita rasa bangga sebab kita mewakili negara. Betul tak? Tapi lain jadinya bila kita duduk di negara kita sendiri ya. Okey, jawapan yang ketiga, kita sama-sama memperingati ataupun menceritakan kisah-kisah pengorbanan tokoh terdahulu untuk mewujudkan negara kita seperti hari ini. Membina negara yang berjaya seperti hari ini sebenarnya bermula daripada pengorbanan pahlawan-pahlawan sebelum kita. Okey, itu ya, mencerita tentang kisah pengorbanan. Contoh awak boleh tengok daripada filem Lieutenant Adnan, betul? Filem Lieutenant Adnan, awak tengok bagaimana mereka berkorban hingga ke titisan darah yang terakhir. Selain daripada itu, Mak Kilau, setiap negeri di Malaysia ada pahlawan sebenarnya. Okey, kalau di mana? Di Sabah ada. Sabah siapa nama dia? Awak ingat? Sabah? Di Kelantan awak ingat siapa namanya? Mak Kilau di Pahang ya? Johor ada tak? Johor. Awak ingat Johor ada pahlawan tak? Johor ada pahlawan? Tok Janggut kat mana? Tok Janggut Kelantan, betul tak? Itu pahlawan. Pasir Putih. Pasir Putih. Ni awak ni orang Pasir Putih ke? Ya, Tok Janggut daripada Kelantan. Lagi Terengganu ada, Terengganu. Ya. Pahang is Mak Kilau. Awak sendiri pun tak tahu Kesian awak. Datuk Bahaman kat mana? Datuk Bahaman. Malu jadi orang Pahang tak tahu ni. Okey. Rosli Dobi ya, Sabah. Sabah Rosli Dobi. Awak kena kenal. Dia orang bukan pemberontak seperti yang dikatakan oleh penjajah. Mereka sebenarnya adalah pahlawan ya. Sorry. Hilang sekejap daripada ini.
Okey, kita pergi pada seterusnya ya. Jawapan yang seterusnya ialah mengingatkan mereka tentang keperluan remaja kepada negara. Awak perlu tak kepada negara? Perlu tak? Perlu. Ya, awak perlu apa? Pergi sekolah, belajar, habis persekolahan, menyambungkan pelajaran anda di universiti dan mendapat pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan kamu. Betul tak? Sebagai remaja memang awak perlukan itu untuk negara. Negara, kerajaan kita membantu banyak perkara ya untuk rakyat Malaysia, insyaAllah ya. Okay, kita tengok pada sisi yang lebih baik lah. Kita jangan nak komplain ya. Nak komplain benda-benda yang tak baik sahaja, tak bagus ya. Okey. Mengingatkan mereka tentang keperluan remaja kepada negara. So awak boleh bagi contoh kat situ lah. Alright, saya pergi pada soalan yang ke-8. Okey. Bacakan, ini adalah novel ya. Form 5, awak kena baca novel apa ya? Kelas? Di sebalik Dinara. Di sebalik Dinara. Okey. Ini, okey. Ini adalah sekejap ya. Okey, itu ada novel kat bawah. Okey, ini tengok nombor 1 dahulu ni. Soalan 8 novel. Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, awak baca, saya bagi awak 2 minit boleh? Ya, saya bagi awak masa 2 minit, baca dan jawab soalan di bawah. Soalan dia, Cikgu, slide cikgu tak ada. slide hilang. Waduh, okey, slide pula hilang. Boleh nampak? Okey ya? Okey ke? Okey, bagus. Terima kasih ya yang bagi respon pada saya. Terima kasih. Alright, so kita tengok pada soalan yang ke-8 itu, awak baca, awak jawabnya. Soalan kat bawah ni ialah nyatakan sebab-sebab Dahlia tidak dapat hadir ke sekolah. Ya, jawapan kamu ada 3 saya rasa dekat situ kan? Okey, apa dia jawapan dia? Yang pertama? Sebab adiknya sakit. Okey, bagus. Yang kedua? Dirinya lemah kerana meredah arus sungai untuk menyelamatkan Said. Okey, bagus. Betul. Jawapan yang kedua. Yang jawapan yang ketiga? Dia menghantar anggrek ke klinik untuk kali kedua. Okey, bagus. Okey, ketiga-tiga jawapan tu betul. So kat sini awak boleh lihat markahnya ada 4 markah ya. So kalau boleh awak jawab penuh you punya perkataan awak tu tulis tu secara penuh lah ya. Okey, 4 markah di situ. Alright, so di sini adalah novel yang awak baca novel Di Sebalik Dinara. Okey, saya tengok sini. Okey, novel Di Sebalik Dinara, apa yang dia minta kat sini? Soalannya. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 peristiwa pada pendapat anda
pada pendapat anda dapat menarik perhatian pembaca? Okay, dia nak 2 peristiwa. So awak kena bagi tahu sebab apa menarik perhatian pembaca. Okay, dia nak 2 peristiwa ya. Apa yang awak ingat daripada sini? 2 peristiwa daripada novel Di Sebalik Dinara. Siapa nak cuba? Ya? Siapa nak cuba? Di Sebalik Dinara. Okey. Ya, peristiwa ya dalam novel Di Sebalik Dinara dan bagi tahu sebabnya. Okey, saya bagi panduan pada awak. Peristiwa Akram berpura-pura tidur. Ingat tak? Itu ada satu peristiwa di situ. Saya ada dengar bunyi, adakah itu jawapan? Bukan. Okay. Mungkin mic awak tu kurang jelas ya. Peristiwa Akram berpura-pura semasa di dalam kapal terbang. Dia mengambil cawan kecil dan menguji kesan air liur yang melekat pada cawan. Kajian yang dibuat, Dr. Maxi mendapati Farisha mampu menyelamatkan Dinara. Itu satu peristiwa. Cikgu, peristiwa Azrai memasang retina scanner di rumah Farisha? Azrai ke Akram? Akram. Akram. Okey, peristiwa yang pertama awak catat peristiwa yang pertama, Akram berpura-pura tidur semasa dalam kapal terbang. Itu salah satu kot peristiwa dalam tu ya. Okey. Sebab di sini awak dapatkan sebab mengapa menarik perhatian pembaca. Sebabnya halo. Yang buka mic tu kalau tak jawab sila tutup Yang buka mic tu sila tutup sekiranya awak tidak menjawab soalan ya. Okey, sebab peristiwa ini penting ialah peristiwa ini dianggap menarik kerana kebijaksanaan Akram menjalankan tugas dan kecanggihan kajian sains yang mendalam untuk mengesan DNA seseorang. Peristiwa ini dianggap menarik kerana kebijaksanaan Akram menjalankan tugas dan kecanggihan kajian sains yang mendalam untuk mengesan DNA seseorang. Okey, peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua. Siapa nak bagi tahu peristiwa yang kedua? Ada tak jawapan peristiwa yang kedua? Okey, saya bagi satu petunjuk. Okey, Farisha mencatat alamat yang diberikan oleh Akram dengan menggunakan sebatang pen. Ini peristiwa yang kedua. Farisha mencatatkan alamat yang diberikan oleh Akram dengan menggunakan sebatang pen. Pen tersebut sebenarnya telah dilengkapi alat penetrator untuk menerobos
ruang minda Farisha. Hal ini menyebabkan Farisha sakit kepala. Okay, sebab apa peristiwa ni menarik perhatian pembaca? Kenapa? Tak ada siapa nak jawab? Awak baca ke tak novel ni? Baca dan lupa. Pernah baca tak novel ni? Tak. Tak pernah? Tadi kata di sebalik Dinara. Sebab di sebalik Dinara tu Johor. Siapa yang cakap di sebalik Dinara pula? Awak sepatutnya form 5 kat Selangor yang mana satu? Kalau sekolah saya Tirani. Tirani. Sekolah lain? Sama, Tirani. Sama, Tirani. Bagi tahulah. Saya tak buang masa Okey. Alright. Okey, cuba Tirani, peristiwa yang pertama yang menarik. Apabila suami Wahidah menuduh Wahidah mencuri tak ingat. Curang dengan dia. Okey. Boleh. Apa yang menarik tentang peristiwa itu? Saya rasa dalam Tirani ni banyak peristiwa, betul tak? Betul. So kalau awak jawab apa pun, so mungkin awak bagi jawapan lah mengapa awak kata benda tu menarik. Kenapa? Apa menariknya di situ? Yang dia menuduh isterinya tu? Pada waktu tu Wahidah dia bersembang dengan doktor yang membuat pembedahan kat muka dia. Lepas tu suami Wahidah iaitu Zahid, dia macam cemburu dengan sikap Wahidah dengan doktor dia tu. Lalu menyangka Wahidah dengan doktor tu mempunyai hubungan yang sulit. Lama kelamaan perasaan cemburu buta Zahid itu menambah. Lalu dia menuduh Wahidah curang dengan dia dan meminta Wahidah untuk bercerai dengannya dengan talak satu. Okey, panjang penerangan awak, peristiwa ni panjang. Okey, tak apa. Selagi dia adalah satu perkara yang berlaku, so awak kena letak kat situ apa sebab itu peristiwa tu menarik. Okey, awak boleh terangkan Jadi kat sini untuk novel Tirani ke ataupun novel-novel yang lain, especially mungkin kat Selangor ni Tirani kan. So awak bagi satu peristiwa dan awak mesti ceritakan sebab mengapa peristiwa itu menarik. Okey, saya bagi jawapan yang saya dapat di sini Wahidah yang menganggap dirinya tidak sempurna kerana bentuk hidungnya yang pesek mendapat kesempatan membaiki kekurangannya selepas hidungnya cedera. Hidung dia dulu penyek, okey? Pesek tu maksudnya apa? Kemek lah kita katakan. Tapi bila dia berlaku sesuatu kepada Wahidah ni, okey, cedera teruk kerana serangan seekor monyet Dia berjaya mendapatkan kecantikan wajah yang diidamkan, namun kecantikan tersebut menjadi punca keruntuhan rumah tangganya dengan Zahid. Itu peristiwa yang pertama So sebabnya, sebab mengapa menarik perhatian pembaca di sini. Awak tulis situ Wahidah yang mempunyai pendidikan yang tinggi mampu keluar daripada jerat kecewa dan putus asa yang menyebabkan dia terpaksa menjalani rawatan bagi masalah jiwanya lalu melangkah terus maju ke hadapan dalam bidang pelancongan. Itu pula sebabnya. Okey. Awak dengar yang kedua pula. Okey, apa istiwa yang kedua? Pengarang menghantar mesej kepada pembaca melalui penerapan nilai murni seperti nilai kasih sayang terhadap ibu kepada anaknya. Ini dia terbalik Raidah, ibu Wahidah tidak dapat menahan diri untuk bersama-sama anaknya menghadapi saat genting menjalani pembedahan rekonstruksi wajah di Singapura. Itu peristiwa dia. So awak bagi tahu sebab dia mengapalah.
Okey, saya rasa peristiwa banyak di sini. Itu antara dua lah yang disebut di sini ya. Okey. Saya tengok kita sudah pun tiba pada penghujung untuk kelas kita secara online pada malam ini. So pada minggu hadapan, okey, kita akan sambung kelas ini untuk kertas yang sama. Ingat ya, simpanlah kertas tu kan. Kertas ni saya dah bagi minggu lepas, betul tak? Sebab ini adalah sambungan jugalah untuk daripada kertas yang saya dah bagi pada minggu lepas. So untuk minggu hadapan kita akan sambung lagi kertas yang sama tetapi bahagian C iaitu rumusan. Boleh? Boleh ya? Kita sambung kertas yang sama tetapi kita akan bincang bahagian C iaitu rumusan. Okay, akhir kata saya mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menyambut Deepavali kepada pelajar-pelajar yang beragama Hindu. Okey, sehingga jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.
Okay, Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti mata pelajaran sains SPM. Okay, saya ada share kat sini screen saya share di screen. Di sini adalah kertas sains yang kita telah bincangkan pada minggu lepas, iaitu kertas model 2. Okey, cek balik kertas model 2. Dan kertas ini kertas 2 ya. Kertas model 2, kertas model ni. Kertas model 2, kertas 2. Dapat semua? Kertas model 2, kertas 2. Sila bagi respon pada saya. Okey, dapat? Cikgu tak nampak slide. Tak nampak slide? Okey, saya share balik. Mana ni? Kenapa tak dapat? Semula. Subhanallah. Okey, dapat? Dapat. Okey, bagus. Right. Okey, untuk kali ini kita akan menyambung perbincangan kita. Okey, kertas 2, section A. Kertas 2, section A, nombor 3. Okey, rajah 3.1 dan rajah 3.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan larutan amonia ke atas latex. Okey, cuba awak tengok situ. Okey, mengkaji kesan cuka dan juga larutan amonia ke atas latex. Ini ada dua gambar rajah di sini ya. Okey, gambar rajah yang pertama. Situ awak boleh tengok ini cecair ni adalah latex dan dia menitis yang penguji ni menitiskan cuka ke dalam latex. Apa yang berlaku selepas 30 minit? Apa yang terjadi kepada latex? Awak sudah buat uji kaji ni belum di sekolah? Pernah buat belum? Ya, boleh respon? Belum pernah buat lagi. Belum buat. Dah belajar belum? Sekejap saya tengok Nur Intan kata pernah. Okey. Ada kata belum pernah belajar, ada yang dah pernah belajar. Okey, tak apalah yang dah pernah belajar, yang belum belajar cuma awak ambil catatan sahajalah sebagai peringatan pada awak sekiranya anda mendapat soalan yang sebegini ya. Okey, so bila awak titiskan cuka ke dalam latex,
tunggu 30 minit, berlakulah gumpalan latex. Okay, dia jadi bergumpal. Daripada cecair, dia jadi satu bentuk lain ya. Okay, awak tengok yang ni pula. Okay, latex dititiskan dengan larutan amonia. Selepas 30 minit, dia masih berada dalam bentuk yang sama sebelum ini. Dalam bentuk cecair juga. Okey, soalan dia. Kita tengok soalannya. Okey, soalannya. Adakah ini sambungan dia? Ini nombor 4 ya. Okey, di sini. Maaf ya, saya kena cari dulu soalan itu. Nombor 3. Okey, saya nak tentukan ini betul ya. Alright. Okey, nombor 1. Tulis satu, nombor A ya. Nombor 3A, tulis satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini. Ya, ini dapat satu markah ya. Apa dia pemerhatian anda kepada apa yang daripada kesan ya, kesan uji kaji ini, apakah dia tulis satu pemerhatian. Senang je, apa yang awak tengok? Apa yang berlaku? Simple saja jawapannya sebenarnya. Kalau cuka dititiskan ke dalam larutan latex, apa yang berlaku? Saya tengok jawapan awak. Latex menggumpal. Okey, boleh. Alright, itu jawapan dia. Boleh salah satu jawapan lagi? Latex bergumpal apabila dicampurkan dengan cuka. Okey, satu lagi pemerhatian. Boleh tak? Latex tidak bergumpal apabila dicampurkan dengan larutan amonia. Awak jawab ya, pemerhatian awak. Apa yang berlaku? Kedua-duanya. Dapat satu markah. Alright. Pergi pada 3B. Nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian di rajah 3.2. Apa maksud inference? Inference apa maksud dia? Sebab kesimpulan. Satu kesimpulan daripada pemerhatian di rajah 3.2. Apa dia kesimpulannya? Apa kesimpulan kamu? Bila titis dengan cuka jadi bergumpal. Bila titis dengan amonia masih lagi jadi cecair. Okey, pemerhatian. Inference, kesimpulannya apa dia? Simple je. Apa kesimpulan dia? Bahan apa bila dititis, kita tak cakap bila dititis, bahan apa yang menyebabkan penggumpalan latex tersebut? Apa dia bahan yang menyebabkan penggumpalan latex? Apakah bahan yang menyebabkan penggumpalan latex? Okey, saya tengok jawapan cuka. Jadi inference dia apa? Inference dia cuka menyebabkan penggumpalan latex. Manakala kesimpulan yang kedua apa dia? Manakala larutan amonia mencegah penggumpalan. Betul tak? Bagi tahu lebih khusus lah. Okay, lebih khusus. Okay, cuka menyebabkan penggumpalan. Amonia tidak akan berlaku penggumpalan. Tidak akan menyebabkan berlakunya penggumpalan sekiranya amonia dicampur dengan latex. Itu saja inference dia. Sangat mudah. Okay, so awak pergi pula kepada C. C, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Apakah hipotesis bagi eksperimen ini?
Awak tahu apa dia hipotesis? Siapa nak jawab? Cepat. Hipotesis. Awak ni dah form 5 ni mana boleh tak tahu ni. Hipotesis apa? Hipotesis. Hipotesis ialah andaian. Awak kena tahu ya, pada awal eksperimen biasanya ada dinyatakan andaian ataupun hipotesis. Okey, so nyatakan hipotesis ini adalah di bahagian C. Awak boleh katakan cuka itu adalah bahan yang berasid, betul? Kan cuka adalah bahan yang berasid. So dengan kata lain di sini hipotesis ataupun andaian pada peringkat permulaan mengatakan bahawa asid menggumpalkan lateks manakala alkali mencegah daripada penggumpalan lateks. Lateks tu apa? Saya nak tahu apa lateks tu. Siapa tahu? Cepat. Saya bagi RM10. Siapa tahu? Macam mana saya nak bagi RM10 ni? Siapa tahu? Lateks tu apa? Come on. Siapa tahu lateks? Ya? Siapa nak jawab? Lateks. Susu? Susu apa? Susu Dutch Lady? Susu getah. Ya, betul. Betul-betul. Susu getah. Lateks bukan susu Dutch Lady. Bukan Susu getah. Maksudnya, bila susu getah, okey. Tak apa, kita menjawab untuk C dulu Satu hipotesis bagi eksperimen ini. Andaian permulaan mengatakan bahawa asid menggumpalkan lateks manakala alkali mencegah daripada penggumpalan. Ini adalah mungkin dia di sini digunakan dalam perusahaan getah So getah ni bila pekebun getah dia menoreh getah, mereka mendapat getah dalam bentuk cecair. Betul? Jadi untuk memudahkan mereka daripada mengangkat cecair yang berat itu, mereka akan apa? Mereka akan campur dengan cuka. Sebab cuka adalah bahan yang berasid. Ya, benda berasid akan menyebabkan susu getah ataupun lateks bergumpal. Dia jadi keras. Bukan keras sangatlah. Dia jadi lebih kenyal. Okey. Dan sekiranya sekiranya lateks dicampur dengan amonia, dia akan tetap dalam bentuk asal. Dia tidak bergumpal. Boleh faham semua? Bagus ya. Okey, kita tengok nombor D pula. Tandakan betul pada kotak yang disediakan pada bahan yang boleh menjadikan getah lebih kenyal. Tandakan tanda betul pada kotak yang menyediakan yang disediakan pada bahan yang boleh menjadikan getah lebih kenyal. Okey, sama ada etanol ataupun sulfur. Etanol ataupun sulfur. Yang mana yang betul? Yang menyebabkan getah bergumpal. Yang lebih kenyal tadi. Siapa nak jawab? Cuba? Siapa nak cuba? Mungkin ada antara awak mungkin sudah belajar ataupun belum belajar. Okey, saya tengok di sini. Ainsha. Okey, Ainsha jawab sulfur, magnesium. Sulfur. Okey, betul. Jawapannya adalah sulfur. Awak tanda right di sini. Okey, tanda right di bahagian kotak sulfur. Okey, jawapan yang ke E nombor 3E. Nyatakan definisi secara operasi bagi asid. Nyatakan definisi operasi bagi asid. Siapa nak jawab? Senang aja.
Apa guna asid? Okey, saya jawablah lambat jawapan awak. Asid adalah satu bahan yang menyebabkan lateks bergumpal. Okey, jawapan untuk E awak boleh. Okey, saya tengok jawapan kamu. Ya, asid ialah bahan yang menyebabkan lateks bergumpal. Bagus ya. Okey, good. Good. Jawapan awak Magnesia ya. Magnesia. Okey, seterusnya. Okey. Di sini ada diberikan jadual. Okey, jisim berapa gram, masa ayunan 5 minit. Jisim 200 gram, ayunan 10 minit. Jisim 300 gram, ayunan 15 minit. Jisim 400 gram, ayunannya berapa? Okey, mungkin ada soalan kat situ kan, dia buat dot. So, jisim 500 gram, dia dah bagi pada kamu jawapan 25 minit ya, 25 minit. Okey, so jawapannya. Soalannya. Okey, soalannya. Okey, saya kecilkan sikit sini. Okey, dia bagi kamu satu apa dia? Satu graf ya. So awak kena apa tu? Tandakan. Okey, bahagian menegak ialah masa. Okey, kat sini saya tak tahu saya lukis ni straight ke tak ya. Oh, tak straight. Susah di sini ya. Saya nak lukis. Boleh tak saya guna ni? Kejap ya. Okey, garisan ini tak apalah, bengkak-bengkok sikit. Saya guna pen. Okey, garisan ini ialah apa dia? Masa. Saya tulis M je lah ya. Okay. Alright, so ini paksi Y dan ini adalah paksi X. Okay, paksi X. Saya kena perlahan-lahan, kalau tidak dia jadi bengkok. Okay, paksi X. Itu adalah silap saya. Cuba tengok ini. Jisim. Okay, di sini ialah jisim dalam gram. Di bahagian atas ini, paksi Y ini adalah masa. So, awak tanda kat situ masa 5 minit. And then, awak letak masa seterusnya 10 minit. Dan di sini seterusnya 15 minit. Oh, okey. Saya tengok di sini dia buat jarak ya. Saya padamkan sikit. Okey, awak boleh cuba ya. Okey. Okey, cuba. Kenapa tu? Okey. Teruk ya. Nak lukis guna benda ni ha. Okey, so dia ambil 2. Ini 5. Ini 10. Di sini adalah 15. Betulkah? 5, 10, 15, ini 20 dan di sini ialah 25. Sorry. 25. Okey, masa awak buat kat sini ya. Dia tak berapa jelas ini garisan ini ya.
Ini adalah 100. Ini 200. Ini 300. Di sini adalah 400. Dan ada lagi 400 dan di sini ialah 500. Okey, so awak tandakanlah. Okey, cuba tengok masa jisim 100 gram. Okey, dia berada di sini. Okey, lagi 200 gram. Jisim 200 gram mengambil masa 10 minit. Jisim 300 gram mengambil masa 15 minit. Jisim 400 gram mengambil masa berapa minit? Di sini. Dan jisim 500 gram mengambil masa 25 minit. Di situ. Lebih kurang lah saya itu. So awak sambungkan. Okay, awak sambungkan ini semua, garisan ini awak sambungkan, garisan lurus saya ni bengkok sikit sebab saya lukis guna pen ni Alright, itu apa yang awak dapat lah daripada sini untuk jawapan A dia suruh awak lukis. Okay, seterusnya B. Apakah hubungan antara jisim dengan masa ayunan? Apakah hubungan antara jisim dengan masa ayunan? Apa jawapan kamu? Apa kesimpulan yang awak boleh lihat? Letak 100 gram masa 5 minit. Letak 200 gram masa 10 minit. So awak boleh cakap apa? Semakin apa? Siapa nak cuba jawab? Ada 13. Ada lebih kurang berapa orang ni? Mungkin dalam 15 orang ni. Okey, semakin bertambah jisim, semakin ni daripada 100 jadi 5, lepas tu 200 jadi 10, 300. Tambah jisim, masa macam mana? Masa juga bertambah. So, awak boleh katakan bahawa semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa ayunan. Betul tak? Saya cuba tulis. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah ayunan. Betul? Okey. So jawapan soalan C. Berdasarkan graf 4A, nyatakan masa ayunan apabila jisim yang digunakan ialah 400 gram. Tulis jawapan anda dalam jadual 2. Okey, awak tengok ini. Berapa ni? 400 gram ni. Berapa ayunan dia? So, boleh lihat kat situ masa untuk menggunakan 400 gram ialah berapa minit? Apa jawapan kamu? 20. 20 minit ke 20 saat ni jadual ni ya? Cuba tengok balik. Minit ke saat? Minit. Tak tahu kenapa jawapan yang saya dapat ni dalam saat. So, awak tulis kat situ apa dia? 20 minit. Betul ke tak? Ada rasa jawapan ni salah? Bagi tahu saya. Kalau saya tengok bahagian atas soalan tu dia adalah minit ya. Okey. Betul lah? Setuju semua? Setuju? Okey. Alright. So kita pergi pada soalan seterusnya. D. Ramalkan masa
ayunan jika jisim 600 gram. Jisim, kalau jisim 600 gram, so dia berada di mana? Di bahagian inilah 600 ni. Ini 600. So awak sambung ni. Awak sambung bahagian atas ni. So dia sepatutnya terletak di mana? Di sini kan. Okey, awak tengok ni ya. Okey, di sini. Nak. Okey, di sini. Dan dia bertembung di situ. Okey, so dia berada di sini ya. Okey, so sepatutnya berapa? Jawapan dia? 30 plus minus 2 saat. Jawapan D. Kita cuba tengok D ya. Ramalkan masa ayunan jika 600 gram digunakan. Apa jawapan kamu? Sekiranya 600 gram. Sini sepatutnya 30 minit. Saya tak tahu saya tengok sini. Ini ya rajah ni. Oscillation ataupun masa ni. Dia tulis sini dalam minit tapi jawapannya dalam saat. So saya rasa ada problem. Soalan ini sepatutnya dalam saat di sini ya. Sebab jawapannya dalam saat. Kalau 50 minit, kalau 5 minit lama tau. Kalau ayunan ni 5 minit lama. So saya rasa ada kesilapan pada soalan ni ya. So yang ini masa ni awak buat dia dalam saat. Okey, dalam saat. Okey, di sini bukan minit ya, dalam saat. 20 minit lama sangat. Okey, so yang ini 300 gram, jawapannya ialah 30 saat. Dapat semua? Okey, bagus. Setakat itu saya harap awak semua boleh faham. Okey, alright. So boleh kita sambung nombor 5 untuk malam ini. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita pergi pada bahagian B ya. Untuk tidak melengahkan masa, kita pergi pada bahagian B. Okey, cuba awak tengok. Itu gambar rajah apa tu? Diagram apa? Okey, soalan yang kelima, section B ya. Nampak semua? Boleh nampak? Kita ada berapa orang pelajar sekarang? Ada lebih kurang, ramai juga ni ya, 15. Lebih daripada 13 orang ya. Okey, kita tengok bahagian B soalan nombor 5. Rajah 4.1 menunjukkan struktur suatu atom. Okey, struktur satu atom. So dia ada bagi petunjuk X, Y dan juga proton di dalam nombor 6. Okey, soalannya X dan Y adalah zarah subatom. Nyatakan X dan Y. X dan Y adalah zarah subatom. Namakan X dan Y. Okay, siapa nak jawab? X apa? Ini mesti dah jawab, dah belajar kan? Rasa ni semua dah belajar ni. Okay, X apa? Siapa nak jawab X? Boleh guna mic? Ya, betul. X ialah elektron. Okay, X ialah elektron.
Jauh-jauh saya tulis. Okay. So kita tengok pula Y. Y tu apa? Siapa nak jawab Y? Mic rosak? Mic siapa rosak? Mic saya rosak ke? Y tu apa? Okay, bagus. Ya. Betul, semua jawab betul. Okay. Mic pula. Y ialah neutron. Okay. Y ialah neutron. Okay, sorry lah. Saya punya tulisan ni tak berapa ni. Dia adalah neutron. Okay. Kita tengok soalan B pula. Apakah charge bagi X? Charge bagi X adalah charge apa? Kita ada dua je charge kan? Positif, negatif je. So, X ni charge positif ataupun negatif? Okay, jawapan? Bagus. Dipa jawab negatif. Siapa lagi jawab negatif? Okay, tak ada orang nak jawab positif. Okay, so good. Alright, so untuk B, apakah charge bagi X adalah charge negatif. Saya dah laju sikit dah menulis ni. Okay. Alright, so kita pergi pada bahagian C. Bahagian C, berapakah nombor nukleon bagi atom ini? Berapakah nombor nukleon bagi atom ini? Macam mana nak kira? Awak tahu tak? Cara nak kira nukleon number ataupun number nukleon. Macam mana nak kira? Siapa dapat jawapan? Bagi tahu saya. Ada 13 orang dalam ni. Saya rasa lebih pada 13 ya. Okay, siapa nak guna mic boleh pakai mic. Siapa nak type pun boleh type jawapan anda. Nukleon. Okay, awak boleh tengok nukleon. Dia punya formula saya bagi awak lah. Formula dia kan. Formulanya adalah nombor proton. Nombor proton campur dengan nombor neutron. Ada berapa neutron? Ada berapa proton kat situ? Ada berapa? Proton berapa? Proton. Siapa jawab? Proton ada berapa kat situ? Tak tahu. Okey, proton ada. Okey ini kita panggil nukleon, nombor nukleon bersamaan dengan nombor proton tambah dengan nombor neutron. So, nombor proton ialah, mana proton? Proton mana? Dia ada bagi tu kat situ kan. Tengok ni, proton ni ada 6. Okey, tulis. Awak tulis kat sini. Okey, nombor proton ada 6 tambah dengan okey, nombor neutron. Tadi awak bagi tahu neutron tu Y kan. So Y tu 7. Okey, 6 campur 7. Proton 6, neutron 7. So jawapannya ialah nukleon berapa? Nombor nukleon 13. Betul ke tak jawapan kamu? Apa yang awak kira tadi betul ke tak? Tak tahu. Okey. So jawapan nombor nukleon ialah 13. 6 campur 7. Okey, boleh pergi lagi tak nombor? Okey, sekarang kita ada lebih kurang 4 minit, lebih kurang. Okey, kita habiskan untuk nombor 5D. 5D ni dia ada dua bahagian, 1 dan 2. Okey, cuba tengok. Rajah 4.2 menunjukkan struktur bagi 3 atom. Struktur bagi 3 atom ya. Cuba tengok. Soalan dia kat tempat lain Okey, saya harap awak boleh. Okey, sekejap saya tukarkan ni. Okey, soalannya. Betul ke ni soalannya kat sini? Betul ke? Macam tak betul je.
Okey. Itu soalan nombor, ni dah nombor 8 dah kat sini kan? Okey, saya tak tahu ya. Ini saya dapat daripada pihak admin ya. Maknanya ada missing. Missing soalan di situ, tak apa. Saya tengok, saya ada soalan dia dengan saya. Okey, kita cuba ya. Awak catat soalan ni. Atom yang manakah adalah isotop? Atom yang manakah adalah isotop? Tandakan right pada jawapan yang betul. Atom manakah yang atom manakah adalah isotop? Jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Tak boleh guna mic, awak type aja jawapan kamu. Yang manakah adalah isotop? Tak tahu. Dah belajar belum? Pelajar-pelajar semua dah belajar ke belum topik ini? Awak pun tak tahu awak dah belajar ke belum? Gambar 3 yang mana dek? Ainur, Intan, gambar 3. Dia ada 3 gambar. Cuba write dekat bawah ni yang mana? Isotop. Hujung sekali kanan. Oh, okey. Awak kata hujung sekali kanan. Kurang tepat. Kurang tepat. Cuba lagi. Cuba. Atom yang manakah adalah isotop? Apa ada jawapan lain? Gambar yang pertama, maknanya sebelah kiri ke? Magis Sherry? Sebelah kiri sekali. Betul? Yes. Okey, ini betul. Jawapan ini betul ya. Okey, yang ini correct. Lagi? Ada lagi tak? Sebab apa? Tengok soalan ya. Soalan dia kata atom yang manakah? Maksudnya ada lebih daripada satu jawapan. So siapa nak cuba? Satu lagi. Gambar pertama dan kedua. Okey, Ainul Intan. Okey, saya boleh ambil kira jawapan anda. Jawapan-jawapan yang lain saya tak nak bagi tahu lagi. Nanti awak dah tahu. Okey. Saya kata yang paling kanan sekali salah ya. So memang betul lah ya, ada ini ya, petak yang pertama dan petak tengah ini adalah atom-atom yang dianggap sebagai isotop. Okey, soalan yang kedua. Awak ingat ya, untuk Rajah ini soalan dia missing in action. Dalam awak punya screen ya. Soalan dia tak ada kat sini ya. Saya tak tahu kenapa, tapi saya ada soalan ini dengan saya. Yang pertama tadi dia tanya, manakah atom yang merupakan isotop? Okey, soalan yang kedua untuk akhir hari ini, dah lebih masa. Soalan yang terakhir, berdasarkan Rajah 4.2, apakah isotop? Soalan akhir, apakah isotop? Apa yang awak faham dengan isotop? Ya, apa jawapan kamu? Siapa nak jawab? Isotop apa? Tak tahu nak jawab? Okey, saya jawab, bagi jawapan untuk kamu ya. Okey, isotop adalah atom-atom bagi suatu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutronnya berbeza. Okey, dia kata proton, jumlah bilangan proton sama tetapi jumlah bilangan neutron berbeza. Cuba awak tengok gambar Rajah sebelah kiri. Proton 6, okey, tengah proton pun 6. So dua ni memang isotop.
Dan neutron dia pula berbeza. Tengok neutron dia 7 dan 8. Betul tak? Neutron dia ialah 7 dan 8. So berbeza. So maknanya ini dua ni adalah isotop sebab proton dia sama. Kat sini tak sama sebab proton dia 7. Tak sama. Okey, boleh faham tak untuk pelajaran hari ni? Pelajar-pelajar semua faham? Okey, saya harap anda banyak belajar daripada soalan-soalan yang telah kita bincangkan pada malam ini. So pada minggu depan awak take note ya, kita akan bersambung pada kertas 2 nombor 6. Tapi kalau awak tengok kat sini nombor 6 missing in action. Saya akan bagi awak nombor 6 nanti ya pada minggu hadapan. Okey, saya akan bagi pada kamu semua nombor 6 ya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar semua dan selamat dipawali kepada pelajar yang beragama Hindu. Jaga diri baik-baik. So kita cuti lama kan? Betul tak? Cuti sampai bila? Sampai hari Selasa baru buka. Betul tak? Sekolah Okey. Selamat malam dan Assalamualaikum pada semua pelajar. Terima kasih kerana menghadiri kelas pada malam ini. Okey, dan jangan lupa tandakan anda punya kedatangan ya. Yang diberi oleh admin dalam WhatsApp group. Tandakan kedatangan anda. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.